sambung ke topik kita yang seterusnya, iaitu chapter 5, iaitu penyelenggaraan kawasan. Penyelenggaraan kawasan ataupun upkeep maintenance. Upkeep maintenance. Di mana di sini upkeep maintenance pruning. Tonton biasa familiar dengan pruning ataupun pemangkasan ataupun cantasan. Pada dasarnya kita nak meminimumkan pelepah yang baik, di mana pokok sawit pada peringkat produktif perlukan indeks indeks keluasan daun atau LAI bagi memaksimumkan proses fotosintesis pada pokok tersebut. Kita tak boleh terlalu over sangat untuk melakukan pemangkasan ataupun pruning, sebab seperti sedia maklum, pelepah main peranan penting kerana di situ ada daun. Di daun itu untuk dia observe atau menyerap cahaya matahari, seterusnya melakukan proses pembuatan makanan atau lebih kita kenali sebagai fotosintesis. Walau bagaimanapun, aspek penuraian serta sanitasi pokok perlu diambil kira juga, tuan-tuan. Di mana selalunya piawaian pruning ataupun piawaian pruning standard yang sering kita selalu praktik di estate, di mana pemangkasan pelepah pada peringkat, bagi kepada beberapa peringkat, mana peringkat matang, mana kita memaksimumkan 2 pelepah yang tinggal untuk retaining, menahan buah tadi. Perlu dikekalkan dan dipastikan sekurang-kurangnya dalam satu spiral tadi, pusingan pelepah tu tadi ada 36 dia punya leaf index tadi, pelepah dia tu tadi ada 36, dikekalkan semasa memangkas ataupun pruning. Dan proses pruning tu perlu rapat dengan batang agar agar sekiranya ada soket usprut daripada tandan tadi jatuh, dan dia tak akan melekat pada batang dia. Sekiranya pruning tu tidak rapat pada batang, maka loose fruit tu tadi akan yang jatuh akan melekat, jadi akan mengakibatkan akan berlakunya VOPS, volunteer oil palm, akan tumbuh pada di celah-celah front tu tadi. Tuan-tuan, frekuensi ataupun apa kita sebut dekat sini, kelaziman pruning yang sering kita lakukan, ada berapa faktor, berapa kriteria, berapa jenis, bergantung pada workers ataupun tenaga kerja yang sedia ada di setiap estate. Ada estate mengamalkan kontrol, pruning terkawal, ada estate mengamalkan tahunan pruning, annual, ada yang kontrol, ada yang progressively. Ada setengah estate dia create separate gain pun ada juga, untuk memangkas ataupun pruning daun-daun yang kering, pelepah kering dan sebagainya. Yang penting ialah jangan over pruning. Itu penting, jangan over pruning, sebab over pruning akan mengakibatkan pokok itu stres. Bila pokok itu stres,
dia takkan menghasilkan buah pada tahap yang maksimum. Buah pada tahap yang maksimum. Bayangkan kalau pokok pandai stres, apa lagi manusia. Okey, manusia pun pandai stres. Bila kita stres, maka produktiviti kita akan down dan kurang. Begitu juga dengan pokok-pokok, tuan-tuan. Sekira berlaku overpruning dan pemangkasan yang berlebihan, maka pokok tu akan stres. Berlebihan kerana akan mengakibatkan stres pada pokok. Dan pokok sawit yang baru matang jika berlaku stres akan menyebabkan bunga jantan banyak, bunga jantan fluorescent tadi banyak, so kurang bunga bunga-bunga betina. Sebab untuk sedia maklum, proses jadinya buah tandan segar ni tadi, ataupun BTS ataupun fresh fruit bunch tadi, dia punya adunan dia tu tadi memerlukan pokok jantan betina dan juga agent untuk melakukan proses penduburan. Sekiranya pokok jantan banyak, maka pokok akan jadi abortif, buah akan jadi abortif, malform dan sebagainya. So kadar buah yang terhasil adalah kurang. Okey, itu pemangkasan perlu dilakukan dan dipantau oleh pegawai-pegawai ataupun mana-mana mandor yang dilantik untuk mengelak daripada berlakunya overpruning. Okey, penempatan pelepah ataupun front stacking, okey, ataupun front placement. Tiada piawaian untuk menyimpan pelepah tu tadi. Selalunya estate akan praktikkan di antara pokok, dua pokok dia akan letakkan di bahagian tengah-tengah. Okey, dia akan mengekalkan moisture pada kawasan itu. Okey, kadang-kadang secara tak langsung pelepah tu tadi boleh kita jadikan sebagai menahan daripada vegetatif tu naik lebih laju dan tinggi untuk setiap kawasan. Sebagai satu cara meminimumkan kesan-hakisan juga, corak ataupun cara untuk kalau kita simpan pelepah di tengah-tengah tu tadi, ataupun kalau kawasan teres, secara tak langsung dia boleh dikategorikan sebagai membantu untuk mengurangkan hakisan pada kawasan tersebut. Kalau payak, dia mengekalkan kelembapan pada surface tanah itu sendiri. Okey, secara tak langsung sebagai sumber organik pada pokok, selain daripada baja yang kita tabur, dia sebagai agent kompos pada pokok tu. Ablation sering kali kita guna apabila pokok mencapai pada umur 18-24 bulan setelah ditanam, bagi memastikan semua bunga tadi sama size, sama rata, sama masak. Okey, untuk pembesaran yang terbaik. Pada umur 30 bulan, pokok selalunya planting, barulah kerja-kerja penanaian buah sawit dilakukan. Okey, selepas 6 bulan berlaku pendebungaan. Itu makanya tadi tujuannya kita buat castration, ada guna castration, ada guna ablation. Itulah tadi untuk menggalakkan pertumbuhan sawit yang sama rata. Tapi ada setengah company dia perhatikan, dia tak buat ablation, dia tak buat castration, dia direct. So kadang-kadang ada pro and con juga benda ni kalau kita tak amalkan. Okay? Kalau kita tak amalkan, contohnya kalau kita tak amalkan castration atau ablation, maka buah tu nanti akan busuk, akan busuk dan mengakibatkan penyakit.
Okey, seterusnya penjagaan, pembajaan pada kawasan yang belum matang ataupun matang, okey, mature or immature, perlu dapatkan nasihat daripada R&D ataupun agronomis itu sendiri. Okey, selain daripada itu, binatang-binatang perosak tanaman sawit juga, seperti disebabkan oleh jenis serangga, rumpai, kulat dan juga mamalia. Pada masa ni, kawalan perosakan bersepadu diberi keutamaan bagi menjaga kualiti alam sekitar dan mengikuti piawaian RSPO ataupun MSPO. Maksud di sini, kawalan perosak bersepadu atau lebih kita kenali sebagai IPM, Integrated Pest Management. Okey, di mana kita digalakkan menanam pokok-pokok bunga yang beneficial. Contohnya Tunera subulata, Tunera obulata dan sebagainya, okay, akasia dan sebagainya, ataupun Antigonan dan sebagainya. Okey, kita cukup beruntung di Sarawak, kita tak berdepan dengan mamalia perosak yang agak besar, contohnya gajah. Jarang, memang tak ada lah, kecuali kalau di Semenanjung dan juga di Sabah. Cuma yang di Sarawak ni kebanyakan adalah mamalia perosak adalah disebabkan oleh monyet, landak, kera dan sebagainya. Okey, dan tak kurang juga disebabkan oleh individu-individu tertentu. Okey, kalau di Semenanjung ataupun Sabah, memang mamalia perosak seperti gajah liar seringkali mengganggu proses pembesaran kelapa sawit itu. Okey, selalunya praktik seringkali yang kita praktikan di estate mana yang ada haiwan-haiwan perosak ni, mereka buat perangkap atau mereka melakukan hunting, berburu dan sebagainya. Okey, balik pada kawalan penanaman kawalan bersepadu tadi ataupun IPM, macam saya cakap tadi, ada setengah company dia tanam IPM tu tadi di sepanjang jalan masuk ataupun FLB akses untuk menggalakkan predator datang. Okey, bukan mewujudkan ulat, tidak, menggalakkan predator, pemangsa tu tadi. Sebab tuan-tuan sedia maklum, setiap pest ataupun menarik perhatian pest-pest ni tadi, menarik perhatian pest-pest ni tadi untuk hinggap di bunga-bunga yang kita tanam tu tadi. So secara tak langsung akan membantu proses mencari mangsa di daun-daun sawit kita dan sebagainya. Okey, untuk chapter kelima ni kita dah cover. So sekian dulu untuk chapter 5. So kita akan sambung